Okay, kita buka balik kita dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright. Bila buka Al-Fatihah tak bercarut lah. Aduh. Aku pun boleh panjang nak bercarut dia. Tak, kita beli ni. Oh, dia. Okay. Boleh carut. Betul tak? Banyak pula kerja aku. Okay. So, kawan semua tak tahu kan kita nak buat apa kan. So, aku sebenarnya plan lain tau. Tapi bila aku fikir-fikir, macam kita boleh first kan, kita berap ya semua benda. So, aku punya cadangan is kita ambil. So, di 2022, what happened to you? And include sekali lah, cerita raya ke, anything ke, apa benda ke. So, basically, dia punya besar is 2022, apa yang terjadi. Right? So, benda tu lah. So, cerita lah, apa kau punya pengalaman ke, apa benda kan. Ini lain daripada yang kita rancang ni. Ni kau carut apa ni Sren? Dah lain macam ni. Ini curhat ni. Ini bukan santai. Ini curhat ni. Tak boleh. Yelah, kau nak cerita apa? By the way, ni first time kita buat macam ni kan. Backstory sikit, aku dengan Macho sebenarnya bincang benda ni saja nak buat benda ni time bulan 12 kot. Lepas tu so time bulan 12 idea mula terkeluar. Tapi sekarang dah bulan 5. So faham lah. So itu apa yang terjadi pada 2022 aku. Bulan 12 2021 aku macam okay let's go lah. Apa benda tu kan. Kali 2022 macam something happen yang macam pisang sikit. Aku tak stable dari segi semua lah. Finance, emotional, personal life kan. So aku macam tak semua benda ni tak nak buat apa. So aku fokus on apa yang aku nak buat. Itu apa sikit-sikit lah kerja. Aku fokus on aku punya apa nak empowerment aku punya life kan. So aku macam nanti dulu. Tengah tunggu. Lepas tu masuk bulan sebelum raya aku macam takkan tunggu lagi kan. Bila benda semua dah ada kan. PC dah ada, mic dah ada, kamera dah ada. So apa lagi gitu. So buat So itulah jadinya benda ni. Benda maksudnya projek ni terjadi bila masa saat aku nak jual PC aku. Macam tu. Dia memang tak nak block kau daripada jual PC semata. Itu benda baik dia. Itu benda nak push tu. Pasal tak ada push selama ni. Kalau tak ada benda nak buat mesti kau dah jual lah betul. So aku datangkanlah benda. Supaya tak boleh jual PC. Ada benda nak buat. Tak adalah. Bincang sangat. Kan kau tak ada PC kan kau duduk seorang-seorang menghadap dinding tu dah satu kerja dah kawan-kawan nak kutip. Itu salah satu sebab lah macam aku berhati nak jual PC. Syak juga. Sebab bila aku jual kan aku tak tahu nak buat apa lah. Pisang kan. Kan hari-hari lagi aku datang rumah Macok lagi. Nyendeng. Aku kunci pintu Syah. Aku fikir ni kalau aku nak hilang bosan aku datang rumah Macok ni. Kan kena jadi patrol dia. Dia memang macam tu. Maksudnya bila kita bercakap pasal orang lain, secara tak langsung kita akan jadi orang macam tu. Faham tak? So at least kau kena, bila kau cakap pasal orang lain tu kau kena hati-hati. Sebab dia reflect. So ceritanya pusingnya, terima kasih Fakrul. Sebab kau akhirnya tak, dia macam Fakrul akhirnya dia dapat unify. Paling lagi bila akhirnya lagi kan kau tak akhir-akhir. Aku unify dah ada. Sekarang nak tak adakan unify tu. Maksudnya aku punya situasi unify ada tapi PC tak ada. Bisa. So cuba cerita pusing-pusing. Kita adalah santai lah. Apa yang serius nak cerita di 2022. Recap. Apa kalau 2022 tak habis lagi saya YouTube Rewind. Baru bulan 5. Lah sepanjang setengah tahun pun tak sampai lagi. Kalau cerita 2021 jauh dah.
So 2022 setakat tengah tahun ni. Apa yang kau rasa kau nak share? Okay, Blue, silakan Blue. Aku nak kau start. Aku balik Malaysia, alhamdulillah. Woohoo. After 7 years. Welcome back bro. Belum. Ada lagi tu, tak habis lagi. Balik Malaysia dan tujuan utama balik Malaysia? Belum lagi. Jangan sebarkan lagi. Belum lagi. Oh, belum lagi. Tapi untuk konteks lah, untuk siapa yang tengok ni kan, Blue ni dah berapa lama saya dekat Jerman. Dia baru balik. Aku after 7 years baru cari dapat degree. Orang 7 years at least dah ada master apa semua kan. Tapi alhamdulillah aku ambil juga. Degree mahal Degree Jerman Apa? Terima kasih. Tahniah apa? Hitler. Blue. Jangan kau tahu. Ingat. Nanti memandai lah kau blur kan. Ingat aku kerja Astro nak blur-blur kan. Welcome back. Thank you lah. Apa perasaan setelah balik for good? Aku first thing dia aku rasa adalah yang paling best adalah habis belajar. Ada macam after 7 years aku belajar. Tapi saya aku baru dapat aku punya ni CJ grad tu. Faham tak? Aku pergi ambil lah. Ambil CJ grad. Tapi ya. Gambar ataupun tidak benar. Ataupun ini semua auto. Belajar kan. Dia pilih off habis belajar. Lepas tu kau dah boleh. Okay, let's go. Struggle cek duit. Big dick chicken. This maksudnya bitter ni speaker maksudnya jangan bengkokkan. Jangan bengkokkan. Ikan tu bengkok So ikan tu ni. Nampak? tak. Bawah sikit. Kau tunggu je, nanti boleh blur kan. Kau jangan risau. Tak, apa kau bagi aku banyak sangat kerja Mami. Tunjuk atas je lah. Tak payahlah. Kan nampak. Mechatronics. Okay, Mechatronics. The Hushul für Orende Wissenschaften Uzbek Smonschwurt. Aku orang Jerman sekarang. Bachelor of Engineering. Woi, mantap tau. Aku tak ambil pun aku. Sama lah Seren, aku tak ambil pun. Boleh kau tunjuk balik yang ayat chicken tu, yang jaga bengkokkan tu. Tengok benda lain yang dia fokus tau. Kena tengok CJ tu bang. Tak, sebab aku beritahu ayat ni lain daripada yang expectation aku tau. So bila aku baca ayat, aku baca cakap pasal ayam. Tapi maksud dia jangan bengkokkan. Kau expect tak maksud dia jangan bengkokkan? Ingat dia nak cakap dalam ni tak ada ayam. Dalam ni ada gambar ayam. Tak lu. Thank you. Tapi tu lah dia feeling of bila kau habis belajar, lepas tu kau boleh macam let's go. Tak buat assignment dah. Buat kerja je. Tapi itu apa yang orang nampak lah. Apa orang tak nampak tu lah benda lain lah. Itu yang patut kita macam tekankan lah. It's not easy lah semua benda. Cuba kau sharekan apa yang orang tak nampak tu. It's an embarrassment lah actually. Sebab aku habiskan 3 tahun mula belajar macam feeling confident buat benda semua kan. Tapi in the end tak ada apa. Contoh apa yang orang nampak aku dekat Malaysia is different. Aku kat sana, aku kat Malaysia different. Apa sebab different? Aku macam contoh kat sana memang aku tak bercakap, tak bersosial, jarang bersosial lah. Before aku masuk Discord apa semua, before Discord ni even existed kan. It's very difficult lah for me to socialize. Something like that lah. Tapi bagi aku benda yang macam struggle untuk be sane lah, to be sane. Orang sampai jadi gila apa semua kan. Kau trying to be sane. Mungkin kau benda pelik-pelik tapi hopefully kau sane lah macam tu lah. Tapi and another thing is that aku rasa aku boleh. So that's why aku took the challenge to go to a city yang aku seorang lah. Tapi tak boleh. So tu lah. Belum cuba belum tahu lah. Apa pesanan kau pada budak-budak yang baru nak pergi Jerman ni? Pesanan aku ni dia tak valid untuk semua orang.
Dia tak tahu. Sebab ada orang dia boleh terima, ada orang boleh macam take my way off aku punya ni lah, pesanan aku ni lah. Ada orang dia tak boleh apply dari dulu sebab dia different kind of person. Okay, so apa pesanan kau, apa advice kau untuk orang yang macam kau, yang dia memang susah nak social, susah nak socialize, duduk seorang? Aku rasa kalau orang yang macam aku kan, mula dia rasa dia boleh socialize tau, tapi at one point kalau kau rasa kau tak boleh socialize, kau susah nak socialize dengan orang Jerman kat situ kan, kau pindah U terus kau pergi tempat yang ada ramai Malaysians, and then you yang ramai orang Malaysia, lepas tu ambil course yang senang lah, sebab kau rasa kau boleh catch up bahasa Jerman, tapi to be honest kau tak boleh catch up. Kau rasa kau boleh tapi tak boleh catch up. And then tu lah, it's never too late lah aku rasa. It's never too late. Tapi kalau kau rasa kau perlu balik Malaysia, kau balik Malaysia. It's never too late. Kau start over kat Malaysia. Tu je lah, sebab it's never too late. Right. Gila kan, kalau dah bincang apa benda semua, buat apa nak takut kan. Balik lah. Kau balik je lah, jangan risau. Malaysia lagi kau rasa susah kan, kau balik Malaysia kau rasa tenang gila, sebab kau belajar dalam bahasa Inggeris kan, kau rasa happy gila. Once aku tukar bahasa Inggeris kan, aku belajar semua gila lah. Aku boleh kata benda yang aku buat, aku boleh score lah, macam tu. Walaupun aku still tak grad with first class honor, macam tu lah. Still I got good grades lah, boleh kata. I can post. Bila konvo? Tak ada konvo. That's the Itulah konvo dia. Chicken. Sampai macam tu lah. Memang Jerman memang tak ada combo. Kau dah habis grad dapat sejak lah. But that's what happened to me lah, along 2022. Dia memang selama ni tak ada grad ke? Baru je tak ada grad tu? Memang takkan ada grad. Selama ni memang tak ada grad. Daripada zaman datuk nenek moyang kita pun tak pernah ada orang grad kat Jerman. Tak ada grad kan? So nak kena pergi ambil sendiri lah. Ambil sendiri. Kau datang, kau pergi office, ambil sijil, cak balik. Ambil sijil, tangan mas sendiri ya? Tak awal sendiri. Tapi bagi aku, tak ada, hidup aku ni aku cakap tak mantap manda lah. Tak mantap, tak ada yang compare orang lain. Aku rasa orang lain pun semua hebat. Cuma kau jangan compare diri kau dengan orang lain. Macam aku, in the end, bila aku dah realize tu, aku tak compare diri aku. Aku cakap aku nak habiskan je. Tak kisah orang lain ambil awal ke, orang lain dapat kerja awal ke, orang lain macam dah manager awal ke apa semua kan. Kau jangan compare diri kau orang lain lah. Kau akan rasa depressed lah. And then kau akan slow kau punya progress tu. So whatever kau buat, be in your own pace lah, tu je. Kau tak kisah dalam phase apa pun kau sekarang, be in your own pace. Kau rasa kau boleh kecap macam ni, kau buat macam tu. So bila kau stress out kan, nanti lagi susah kau nak proceed kan, ada untuk kau. Sebab life ni tak by the end kita hidup kita lah. Kau hidup kau. Maybe along the way tu kau jumpa orang yang boleh tolong kau apa semua, dan kau appreciate the moment lah. Maybe orang tu takkan tahan lama pun, but appreciate the moment. Maksudnya bila belajar kat Germany tak indah seperti yang disangka lah. Sebab biasa kan kalau orang cakap, wah aku belajar Jerman, so orang akan fikir belajar luar negara, boleh travel pergi Europe. Yes, betul. That's like benda tu macam happy lah, tapi benda tu semua makan duit, bukannya tak makan duit. Duit tu kalau kau sekolah best lah, kalau kau private macam ni kan, betul lah. So that's another side of excitement yang orang nampak lah, macam lu kata kan. Betul. Siapa nak post kau duduk dalam tanda manis, tak ada orang nak post tu. Orang yang gambar duduk seorang tengah struggle, tak ada jawab exam lah. Siapa nak tahu? Unless kau nak cloud publicity apa semua kan, kau aku buat. Tapi but sometimes aku tak judge orang macam tu. Tapi sometimes that's the way dia orang express, manage with their depression. Faham tak? Manage with depression. Dia nak express dia rasa bila buat macam ni, kita sometimes akan dapat attention from people we don't know. We will get attention from orang akan lihat kita, yang orang akan try to approach kita. So kita tahu, mungkin orang tu akan tahu dia still appreciated. So aku still
applaud that kind of action. Aku tak against. Yang kau tengok kalau macam sekarang kan main sambung apa. Aku tengok kalau aku boleh cakap kalau sekarang tengok yang hype budak-budak yang sambung Korea kot kan. So kau yang kita nampak dapat pergi konsert, jumpa itu ni, tapi the struggle yang kalau aku duk tanya dengan cerita bahasa Korea tu susah kau tahu, susah nak belajar, nak cope dengan environment apa lagi kan. So tapi siapa nak cerita benda tu, mesti cerita yang kau pergi Jaidah je, jumpa opa. Sekarang siapa pergi Korea semata-mata nak pergi konsert? So beritahu aku. Itu lantak dia mana aku tahu. Ada. Apa cakap kau kan? Dia bukan je Korea, Jerman ke apa. Ni awak dulu belajar kat PD kan? Tunjuk gambar di pantai. Mana ada tunjuk gambar buat projek aruk-aruk. Mana tahu? Kita tak tahu. Basically struggle tu ada kat mana lah. Betul. Struggle tu aku dekat struggle tu ada kat mana. Cuma yang penting tu lah. That's life lah. Basically that's life. That's life. Tapi jangan satunya kalau aku jangan rasa macam sedap ni dapat ke sini lagi kan. Tak semesti sedap. Tapi tu lah aku kind of like macam time JMI tu aku tu zaman zaman tengah naik dakwah sentak apa semua jenis sentak lah. Aku tengok kes ni lah tu budak member aku, contoh ada a few member baik aku dengan Syed Abad lah, member baik aku dengan Abad yang most probably akan ikut sekali lah. Dia orang tak dapat fly, dia orang sedih gila, heartbroken gila sebab tak lepas requirement untuk fly ke Jerman. So aku just cakap dia orang lah, but it's a good that they experience this heartbroken now. Dia sebab kita tak tahu untuk orang yang tak pernah experience lagi, they will face even harder challenges. So every time akan lalui challenge tau. So bagus lah dia orang lalui challenge tau. They will become back stronger faster lah, maksudnya daripada orang yang tak pernah experience the challenge tu. So it could be macam kind of like a scary thing for us lah. So kita tak tahu bila the bad things ataupun bila the yang momen jatuh tu akan datang kat kita. Challenge tu lah. Korang mungkin pernah hadapi tu. Diorang dapat challenge tu kat sini, tak dapat pergi Jerman. Tak tahu kat Jerman apa challenge ni kan. Betul. Untuk orang yang dah lepas kan, dia tak tahu bila challenge dia kan. Mungkin dalam perjalanan tu, bila dia sampai Jerman tu, ada family keluarga terdekat dia meninggal ke, it could be a big challenge for them. Boleh jadi tiba-tiba apa jadi lah, tak tahu tu macam tu lah. So apa nasihat kau untuk adik-adik? Adik-adik yang bakal melanjutkan pelajaran ke luar negara. So apa nasihat? Kau kan dah pernah pergi luar negara kan? Dah belajar sana ni. So apa yang nasihat kau boleh bagi untuk diorang yang nak sambung belajar? Teringat satu benda je, orang tu pernah tanya aku, kau takut fail ke? So bagi aku cakap dekat orang-orang yang nak experience benda baru ni, orang yang nak masuk step out of their comfort zone ni, kau jangan takut fail lah. Bila kau fail, kau belajar sebenarnya. Kau bukannya fail, kau mati. Unless kau yang machine tu fail dan kau mati lah, apa lah. Just that bila kau fail, kau jangan takut fail lah. Once fail, kau kalau fail tu mati lah. Ya, ada lagi fail. Kita tak cerita pasal mati kita bukan final destination kan. Kita cerita pasal fail. Contoh, bagi aku, kau jangan takut fail lah. Lagi cepat kau fail, lagi cepat kau belajar. Bagi aku lah. Lagi lama kau rasa kau takut to step out of your comfort zone kan, lagi susah kau nak belajar bagi aku lah. Kau try to benda ni widely spoken lah, widely orang cakap orang cakap banyak cakap kau jangan takut untuk step out of your comfort zone lah. So bagi aku, kau jangan takut fail lah, tu je. Sebab kau akan belajar, kalau kau rasa kau dah belajar luar negara and then kau fail, kau rasa tak boleh, kau balik Malaysia. Mungkin tempat kau kat Malaysia, tu je. Ataupun dekat bandar lain kat luar negara tu. So tu je. Jangan takut nak fail kan. Dia takut fail tu, aku rasa dia sum up aku punya 2022 kau tak? Takut fail lah. Sebab aku menjalani 2021 aku dengan
dengan okey lah. Aku cakap okey lah. Di saat orang macam PKP ni tak okey. Aku bersyukur. Aku alhamdulillah aku kerja aku work from home. Aku ada kerja. Aku still ada kerja. Aku ada gaji. Macam hidup aku okey apa benda semua. So time tu aku macam aku tak fikir macam feel kan macam everything will be okay lah. Macam akan smooth sail from tahun ni kan. Bila dia masuk 2022, benda yang aku tak terfikir tu jadi fail tu. Fail tu datang tau. So benda yang pertama, antara benda yang pertama aku fikir waktu masuk 2022, macam aku akan fail. Adakah aku akan fail? Adakah aku dah fail? Sebab time tu memang crumble habis lah. Memang habis lah financial aku barai macam. So dia effect lah hidup aku, effect lah emotion aku apa semua. Tapi aku rasa itu something yang aku dapat kan. Aku tahu pada siapa lah. Aku sebab time tu 2022 ni aku banyak bercakap dengan orang, buat networking apa benda semua. Aku keluar cek orang kan, tak duduk sendiri. Ada kan orang cakap macam, so kau takut apa? Aku fikir macam takut apa kan? Macam jalan dulu. Ada jalan? Okay, buat. Sort out dulu kan. Apa kau nak buat? Apa semua kan. So aku rasa macam 2022 aku boleh sama up lah. Apa yang kau takut nak fail? Dan sebab kalau aku duel dengan perasaan yang takut fail kan. Aku rasa aku tak boleh lagi nak bangun balik. Tapi alhamdulillah bulan 5 ni macam boleh lah balik kan. Macam still okay. No problem lah. Bagi aku opposite of tak takut fail adalah kau feeling secure, which is kau playing safe. Tapi playing safe ni tak salah. Maksudnya bila kau dah selesa dekat zone selesa kau akan susah. Kau akan susah nak keluar daripada zone selesa kau lah. Bagi aku playing it safe ni maksudnya kau dah prepare every semua benda kau buat tu kau dah plan. Contoh kau dah plan baik. Contoh kalau kau punya plan ni tak jadi, kerja ni tak jadi, kau at least ada backup plan maksudnya untuk masuk kerja lain something like that gitu lah. Tapi itulah ada fine line between, ada satu line yang betul-betul nipis tau antara playing it safe dengan overthinking. Betul. Dia macam okay, kau tahu okay, lepas ni aku nak buat apa, kau dah plan dah semua benda lah. Macam kalau jatuh macam aku nak naik balik, tapi sebab kau dah fikir semua benda tu, kau rasa macam sekarang bukan masanya. Kau push off benda tu lagi, kau postpone lagi. Yang Blue cakap tu adalah dia tak salah untuk duduk dalam comfort zone. Tahu tak? Macam ada orang cakap macam kena keluar dari comfort zone dalam hidup ni. Tapi aku setuju dengan Blue benda tu. Macam dalam hidup ni ada orang boleh keluar dari comfort zone, ada orang dia memang nak duduk dalam comfort zone. Tahu tak? Dan dia selesa hidup macam tu. No problem lah. Betul, dia tak salah. Tapi orang macam tu dia kena tahu satu benda. Hidup ni kita merancang. Tapi di end apa jadi tu Tuhan yang tentukan. Mungkin dia selesa sangat dengan comfort zone, dia tak sedar. Jadi tiba satu hari hujan datang, kerja dia kena ni ke apa kan, lingkup apa semua kan, bisnes kan contoh. Sebab dia ada sangat comfort zone, so dia tak tahu nak keluar daripada kesusahan yang dia tengah hadapi tu. Dia rasa depressed, so dia susah nak bangun lah. So tu lah bagi aku. Lepas tu aku teringat lah satu benda mak aku cakap pesan aku itu. Dia cakap kita hidup ni jangan terlalu merancang. Kita merangka tak apa, jangan merancang. Jangan terlalu merancang, kita merangka. Apa beza merangka dengan merancang tu? Merangka tu contoh macam ni. Kau pada tahun 2030 lah contoh kata kau nak ada satu kereta, kau nak ada satu rumah. Kau jangan rancang kau nak kereta apa, kau nak rumah macam mana. Kau rangka kau dah tahun 2020 kau nak ada duit. Kau jangan cakap duit kau banyak mana. Kau nak jangan cakap kau nak kaya raya macam mana. So itu beza dia merangka dan merancang. So bila kau merancang, kehidupan kau tu tak ikut apa yang kau rancang, kau akan frust. Tapi bila kau merangka, kita boleh shape dia, kita boleh shape ikut kemampuan kita untuk capai apa yang kita nak tu. So mungkin pada tahun 2030 tu kau mampu beli kancil dia. So it's okay.
That's your achievement. Kau dapat, kau merangka. Beli kereta. Bukannya kau tak mampu. Maksudnya, kau jangan merangka. Kau jangan merancang sangat lah hidup ni. Kau merangka. Apa? Kita hanya merancang Tuhan itu kan. Rancang pun tidak. Macam mana kau nak? Kita hanya merancang Tuhan itu kan. At least macam merangka. Bagi aku dalam merancang lah. Okay, kita hanya merancang Tuhan itu kan. Dia tak rancang pun baik. Dia tak rancang. Dia biar Tuhan tentukan. Bagi go with the flow. Kalau kau tanya dia, bila dia cakap macam tu, aku dah rancang tapi Tuhan tentukan. Bagi aku macam sebenarnya dia tak rancang. Maksudnya dia rancang. Tapi asal rancang je. Dia just macam tak execute dia rancang, so sepanjang hidup dia habiskan dengan merancang saja. Betul. Lepas tu bila tak jadi dia kata dia dah terima ketentuan ilahi, cakap ni mungkin sebab Tuhan tentukan. Tapi dia lupa, dia sibuk merancang tapi dia tak ada action. Betul. Sebab bila kau dah rancang, kau kena take action. Tapi bila kau rancang, tengok tak sesuai lah, nantilah, ni lah. So banyak sangat excuse dalam hidup kau. And secara tak langsung kau terima, kau rasa itu kadar kau. Aku rasa macam itu satu benda yang stupid lah. Sebab maksudnya begitu ni lah, memang selalu terjadi je tak. Macam kau boleh rancang 10 benda. Nak buat satu tu payah. Benda tu selalu terjadi lah dalam kehidupan kan. Dia rasa payah sebab dia tak pernah buat, betul tak? Betul. So dia kena buat je lah. Jadi tak jadi bakal cerita, tapi kena buat lah. Aku pernah tanya Paul juga. Paul cakap, itu cerita pasal apa? Sekahwin. Tahu cakap aku macam goyang Paul. Dia kata, memang lah. Kau pernah kahwin. Kalau kau dah pernah kahwin, mesti kau tak goyang. Dan aku macam, oi, betul kan? Aku macam, kau cari lain dia pernah kahwin. Kau bagi tahu dia masa sengit. Aku tanya dia, aku macam goyang. Cakap, aku tak tahu nak buat keputusan macam goyang. Dia cakap macam tu lah. Memang lah, kau kan pernah kahwin pun. Mesti yang kau tak goyang. Buat je lah. Pergi je lah. Tak tanyakan jumpa mak bapak ke apa semua. Tentu lah pasal benda tu lah. Aku macam, betul kan dia cakap kan? Betul aku macam, ya lah. Sebab kita tak pernah buat. Betul kita takut. Tahu tak? Itu je. Betul. Ya, our comfort zone lah. So itu lah. Itu jadi pada Blue. Dia berdua. Mantap lah. Maksudnya banyak kan pengajaran. Aku rasa Blue lepas pergi Jerman tu, dia lagi kelakar, dia lagi matang lah. Duduk kat sini. Tapi bila dia balik Malaysia, dia tak sama macam dia kat Jerman lah. Dia pasal dia balik, kelakar dia tinggal. Kelakar dia tertinggal. Kelakar dia develop kat Jerman. Faham tak? So dia tak balik ni, tak kena. So dia dekat Jerman tinggal. So dia balik dia tak kena. So sama je lah sebenarnya. Sama je lah dari dulu. Itu Malaysia version lah. Malaysia punya version lah. Dia dah pernah berasa jadi kelakar tu. Betul. Tak lah. Sikit ni. Dun. Yo. Macam ni? Kau punya 2022. 2022 ialah 1 tahun yang tak habis lagi. Yang dah 5 bulan berlalu. Tak sampai habis 5 bulan lagi. Dan tak ada beza. Masa kau 22 tu sebelum 21. Tapi dia selepas 20. Tapi dia selepas 2020. Betul? Faham? Dan sebelum 23. Okey, sekarang kita tahu baru bulan ke-5 22. Ya ke? Saya mantul lah. Okey, lepas tu Ada pantau lagi kau kalimah hari ni. Dia 22 aku setakat ni very mendata. Kenapa kau rasa mendata? Apa maksud kau dengan mendata? Apa maksud aku dengan mendata dia macam ni? Aku dari setakat ni apa yang aku buat tahun lepas aku still buat tahun ni. Tak ada benda baru. Aku tak expand benda lain. Aku tak ada
benda hilang tu tak ada benda hilang. Tak ada. Dia dah jadi satu rutin tau. So itulah kenapa aku dah try masuk balik buat freelance foto dengan video. Aku dah start masuk balik. Sebab aku rasa macam aku dah stagnan sangat. No. So itulah kenapa aku start. Lepas tu dengan yang sepatutnya dah start dari bulan 12 tahun lepas, akhirnya menjadi. So aku macam akhirnya dapat juga. Benda ni dah celaka lama sial cerita. Masing-masing was looking for themselves. Okay. Yeah, So kita bila dah ada grip on ourselves, so okay lah. Sekarang kita nak tolong pilih juga. Kita nak tolong pilih untuk cari diri dia. Tapi kenapa kita nak tolong pilih? Ada apa? Pilih apa masalah sekarang? Ya, aku macam mana cakap kan, macam akhirnya benda bulan 12 rancang sampai, sebab aku dalam satu benda lah, dari hidup aku tak pegang dengan kebetulan tau. So aku macam aku tak ada pegang macam kebetulan semua orang tengah okey kita buat macam ni. Tak, pada aku macam this is the right time. Right time tu sekarang. Faham tak? So nothing to regret lah kalau benda ni start lambat apa-apa. Itu pandangan aku lah. Tapi sebenarnya nak tak nak kena start lah. Betul lah. End up kita start agak. So dia macam ini lah sebenarnya waktu paling sesuai yang kau cari tu. End up waktu tu bukan kau cari, kau buat juga, betul? Kau cari waktu tu tak jumpa pun. Tapi itu soalan tadi tu kan, kenapa kita nak tolong pilih? Kenapa pilih? Sebab bagi aku lah, tahun 2022 ni adalah tahun kejatuhan aku. So sebab daripada tertunggu kan? Telur. kan kita gunakan konsep santai lah. So aku rasa aku nak cerita, aku cerita lah. Alah senyum. Dia kau rasa kau cerita lah. Yang ni aku tak tahu, tiba-tiba mati sial lampu aku betul. Dia suruh bagi aku tu. So okay lah, aku cerita kan. Sebab aku pun dah share, aku pun dah share konten aku dekat letak dekat social media kan. Apa sebab aku rasa aku nak buat konten pasal hidup aku adalah tergerak. Ya kenapa tu? youtube.com/pitliwo. Let's go. Kita kena plug. Let's go. Salah satu yang bergerakkan untuk aku buat konten adalah sebab aku tak tahu, dalam hidup aku kali ni aku bertembung dengan dinding. Sebelum ni langgar je dinding, tapi langgar dinding tembus. Tapi kali ni langgar dinding, tebal siap dinding ni. So bila aku start, aku bermaksud aku kena buat sesuatu. Dan perkara yang sebelum ni aku buat maksudnya dah takkan menjadikan maksudnya dah takkan menjadi lah. Maksudnya apa yang aku buat sebelum ni dah takkan menjadi, perkara tu dah takkan terjadi untuk aku lagi. Maksudnya kau faham tak apa yang aku maksud nak sampaikan? Dia tak boleh buat benda sama daripada dulu. Dia kena buat cara lain. Benda ni menyelesaikan masalah. Sekarang benda tu tak selesai masalah tu. Kena cara lain pula. Betul, tak salah. Sebab background aku dari background engineer kan. So kononnya masa aku lepas habis belajar, aku rasa aku nak jadi engineer. And then bila aku dah masuk engineer, aku rasa macam bila aku dah 2 tahun aku jadi engineer, sebagai project engineer tu aku rasa macam takkan hari ni macam ni hidup aku. Takkan sampai KWSP aku keluar umur 55 tu macam tu je hidup aku. Pergi kerja pukul 8 pagi, balik pukul 8 malam, pergi balik, aku rasa dah macam robot dah. And aku rasa sampai satu tahap aku pun dah tak belajar apa-apa dah sebenarnya. Aku pun dah macam buat rutin harian, pergi jumpa worker, tanya worker, ada masalah maki worker, tak ada masalah gelak-gelak dengan worker. And then aku ambil satu keputusan berani untuk aku jump ship, keluar daripada ni lah norma perjalanan hidup aku kan. Maksudnya
biasa orang akan stop engineer. Aku kan nak kecilkan engineer. Tapi ini apa aku rasa. Bila aku dah lalui benda tu, aku rasa aku tak minat. Aku tak boleh go. And so, bila aku decide, aku buat keputusan yang berani. And aku rasa berani sangat keputusan tu pada waktu itu, tahun penghujung 2021 bulan 11. Even mak aku pun cakap, kau dah betul, kau dah fikir masak-masak. Tapi, aku fikir aku tak boleh lah, tak boleh go dengan engineer. Buat apa aku kerja kalau aku tak ada hati nak kerja. So aku berhenti engineer, aku join marketing. Dekat sini aku baru belajar marketing lah, walaupun sebelum tu aku dah tahu, tapi lagi mendalam lah aku belajar pasal marketing. And sampai tahun 22 semuanya benda tak berjalan seperti yang apa dirancang. Yang aku dia rancang apa expectation aku lah. Sebab expectation aku tinggi macam ni. And bila aku tinggi, expectation aku tinggi macam ni. Terkeluar frame. Terkeluar frame. Tinggi sini. Tinggi sini. So, bila dah aku lalui, benda realitinya dia macam ni. Nampak jauh beza kan? Tak nampak. Maaf. Maksudnya expectation aku tinggi sangat. So bila aku dapat pula berita kan yang gaji aku tak dapat bayar lagi, so aku tak tahu nak buat apa. Aku rasa macam aku lost, betul-betul lost. Sebab at least sebelum ni kalau aku tak nak kerja, aku boleh prepare lagi cek kerja kan, and aku boleh hantar surat berhenti. Jangan cepat sangat Azrin. Resume tu memang dah hantar. Maksudnya dah hantar, diorang panggil interview. Sebelum tu kan hantar surat berhenti. So kau akan ada notice period lah, sebulan. Tapi kali ni aku tak ada warning, tak ada hanya ribut, terus aku tak boleh bayar gaji kau. So aku bayangkan lah, aku tak ada duit simpanan langsung. Tak ada duit simpanan. And aku hidup hari ke hari. Aku bukan macam orang lain, okay, dia plan tahun ni nak buat apa, esok nak buat apa, tak. Aku langgar je. Aku jenis orang yang follow the flow. And so bila aku tak ada planning and aku tak ada duit backup untuk sepanjang aku tak bekerja ni, aku rasa lost lah. And bila aku lost, aku decide aku kena buat sesuatu. Apa aku buat tu? Aku start je lah post. Walaupun aku tak tahu apa aku buat kan. Aku post je. Nanti bila dah lama, aku sendiri tahu ke arah konten aku tu. Faham tak maksud aku? Faham. So bila aku mula masa aku buat tu, aku nak decide nak post tu, aku rasa aku risau dia ni pasal kehidupan sendiri, tak payah cakap orang lain lah, sendiri faham, sendiri tahan lah. Aku risau benda-benda macam tu dulu. And bila benda dah jadi macam aku tak peduli lah apa orang nak cakap lah, aku buat je. And bila aku contoh hari ni aku post video tu, aku dapat WhatsApp daripada makcik aku. Aku suka ayat makcik ni cakap, dia cakap in every fall is an ultimatum rise. Apa tu? Ultimatum. Ultimatum rise. Maksudnya bila kau rise tu dia mencanda macam tu. Untuk kau bangkit, kau perlu rasa kejatuhan dululah. Betul. Supaya bila kau bangkit, kau dah tak pandang bawah belakang dah. Sebab kau dah rasa kan betapa susahnya kau yang sekarang. And itulah kenapa aku buat video tu. Sebab aku boleh letak, sebab aku boleh nampak progress aku ke 10 tahun akan datang. Mungkin aku dah ni, bila aku tengok video pertama lagi, betapa jauhnya aku dah melangkah sebenarnya. And daripada sikit-sikit aku belajar banyak benda.
Ya, betul lah. Kata every motivator ataupun ayat motivation mesti cakap. Contoh macam Rocky ni cakap, it doesn't matter how many times you fall. It's all about apa how many times you fall. What matters is how you get back up. Contohlah ayat dia kan. Nanti aku cakap Google lah. For accuracy lah, kang kena bash pula. Dekat ni pada tahu ni. Tak apa, kau cakap je dulu, nanti kat bawah tu ada orang betulkan. Siapa betulkan tu? Tak tahu. Tapi akan ada orang yang betulkan. Tapi bila cakap pasal benda-benda macam ni kan, aku teringat yang dulu aku pernah borak dengan Basrin tau benda macam ni. Dulu ada yang pernah merasa benda-benda macam ni tau. Tapi kan, yang benda yang ayat yang paling aku sentiasa ingatkan ni kan, bila dah jatuh bawah, dah tak ada jalan lain selain naik atas. Yang tu je jalan kau tinggal. Betul. So kau kena ingat tu. Boleh je kalau kau jatuh and kau layan perasaan kau kekal jatuh kan. Betul tak? Kau ada kau ada pilihan. Yalah. Kau kena naik atas ataupun kau stay dekat bawah. Bila kau dah stay kat bawah tu, maksudnya kau memang dah give up sehabis-habisan. Tapi bila kau dah start bercakap dengan orang, kau dah start luahkan, kau nak ke somewhere tau. Kau nak ke something, kau nak ke tempat baru. So memang kau ke atas. Yang aku nak tahu apa yang Blue Google tu. Blue, apa jawapan Blue? Aku jumpa. Oh. Adanya quote dia, it's not about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. Faham tak? Maksudnya tak kisah berapa banyak kali kau jatuh, berapa banyak kau dapat kali jatuh, tapi how hard you can get hit and keep moving forward lah. Maksudnya kau keep moving forward lah, even though kau still kena hit jatuh. Yes. So kalau aku tumbuk kau pilih, kau boleh jalan lagi tak? Tak boleh lah macam tu. Alah. Aku tak tahan sakit. Alah. Kalau gaduh, walaupun aku cek pasal, aku lari dulu. Aku tak tahan sakit. Dia kat belakang dulu. Aku rasa apa 2020, 21, 22 ni quite hard lah kan. Hard to people. Orang sekeliling aku pun ramai je yang macam terkesan kan. Aku alhamdulillah aku terkesan pun aku pegang, aku still hidup lah kan. Aku ada something aku still boleh buat kan. Tapi ramai orang sekeliling aku terkesan macam quite hard lah. Aku wonder apa benda baik yang akan datang untuk kita in the near future kan. Tapi tu lah, benda kita boleh savor the moment kan. Tapi bila aku fikir balik kan, 2020 dengan 2021, it's kind of like macam the blip. Macam Marvel punya universe. Maksudnya kau tak ada memori. 2020 jadi apa, 21 jadi apa macam tu. Tiba-tiba dah 2022. Dia macam boleh jadi macam tu. Ada satu lagi macam kau tak pernah. Satu lagi contoh, kau rasa kau tak hidup Time 2019 orang ni ada. Tiba-tiba di 2021 ada orang dah tak ada. Faham tak? Benda tu jadi. Faham tak? It's kind of the blip lah. Orang tu dah tak ada. It's kind of dalam macam kita tak perasan pun. Dah sekejap mata je, orang tu dah tak ada. Boleh jadi contoh yang the blip lain adalah 2019 orang ni celonet 2021 dia berjanggup, jambang apa semua kan, beranak lah apa semua kan. Macam tu lah. It's kind of the blip lah bagi aku lah. So macam betul lah tanah tu ada orang petik ni. Ada orang petik ni. Pasal ada orang petik lagi ni. Daripada rambut pendek tiba-tiba rambut panjang blonde. Tak, dulu memang panjang. Cuma hitam lah. Barai. Habis tu lah. So kalau bercerita kan, aku macam cerita yang antara yang paling banyak mungkin sebab 2020 sekarang tengah 2022 kan. So banyak cerita 2022 aku rasa yang aku ingat banyak 2022 lah. Macam 2020 aku ingat macam first time aku dapat kerja, aku pergi interview dengan Pau. Tu 2020. Tu ingat. Tu yang crucial lah. Yang lain aku ingat tapi macam tak crucial kan. 2021 macam tu dia apa macam okay, everything is okay lah macam tu. Okay lah. Tapi salah satu benda yang antara yang
aku suka lah 2022 ni kan. Akhirnya Mas Sejahtera dengan Mas tak dikuat kuasa kan. Aku macam at last. Tapi benda tu is kind of like the result of a few actions lah, which is vaccination lah. Without vaccination benda ni takkan terjadi. So nak tak nak, siapa yang tervaksin pergilah vaksin, jangan jadi bodoh. Ya, pesanan khidmat masyarakat lah. Anti-vax tolong ubah fikiran betul lambat. Anti-vax tolong ubah fikiran betul. Tapi cakap pasal anti-vax kan, aku tak tahu ni sebab vaksin apa kan. Tapi time 2022 bulan bila yang aku tak ingat bulan bila. Tapi salah satu benda yang paling aku takut jadi tau. Maksudnya aku macam tak nak family aku kena COVID apa semua. Jadi first family aku lah, adikku nombor 3, nombor 4, adikku nombor 4. Lepas tu dia dah sihat seminggu lepas tu. Lepas tu nombor 5 dengan nombor 3 sekali kena. Lepas tu mak bapak aku tak sihat tapi negatif. Lepas tu family abang aku angkat ipar aku kena sekali rasa aku. Akak ipar aku kena. Anak buah aku kena baik. Umur berapa Umur tak sampai 2 tahun lah. Seorang 4 tahun, seorang tak sampai 2 tahun. Kena bapak aku macam pisang gila kan bikin. Lepas tu aku macam aku tak boleh singgah dulu lah. Aku stay sini. Yang best tadi tu aku 3 orang tau. Lepas tu budak 2 orang housemate aku ni positif tau. Positif. Diorang boleh jogging. Diorang pergi jogging. Lepas tu diorang macam short of breath kan. Lepas tu balik diorang try. Positif dulu. Lepas tu diorang macam ni kita orang positif. Kau try apa semua. Aku try aku negatif tau. Aku macam aku negatif. Lepas tu diorang kata macam tunggu 2-3 hari je. Ada banyak benda yang badan kau ni masih. Masalah dah jadi macam tu. Kau 3 orang kan. Lepas tu aku cakap okay tak apa lah. Korang tak buat apa. Biar aku pergi beli barang. Biar aku yang masak apa semua. So aku beli barang untuk the whole week. Tu aku masak. Pagi petang siang malam aku masak. Kira yelah takkan nak beli nyusah korang lain apa semua kan. Okay masak lah. Dah masak nasi. Duduk makan sekali. Budak 2 orang ni positif tu lah. Aku negatif. Duduk makan sekali. Buat apa-apa. Main badminton dalam rumah. Main carrom dalam rumah. Apa benda tu. Sekali. Lepas tu dia macam kau tak risau ni. Tak apalah. Kalau dah positif lah 3 orang dalam rumah ni kan. Nak pergi mana je kan. Lepas tu sampai masa diorang ambil quarantine, diorang test, diorang negatif. Aku negatif tak? Maksudnya the whole week yang diorang positif, aku lepak diorang semua, aku negatif. Aku macam okay ni sebab vaksin aku apa. Vaksin lah, ya. Aku ada tanya orang. Diorang kata sebab aku dapat 3 Pfizer. 1 Pfizer, 2 Pfizer. Lepas tu apa? Yang nombor 3 apa? Booster. Booster kan. Dapat Pfizer kak. Lepas tu aku macam mungkin lah. Tapi time tu lah. Tapi lepas tu kenyataan tu disangkal. Sebab ada siapa lah dapat 3 Pfizer kak. Kena kak. Macam tak. Vaksin tu membantu. Aku anggap tu luck aku lah. Macam tak cakap kau dalam kau banyak benda. Cengkih lah. Benda kau dah hisap. Boleh jadi kak. Yang sebenarnya kau carrier. Aku fikir tu kak. Sebenarnya awal-awal aku dah kena tau. Lepas aku bincang lepas tu dia kena tau. Tapi tak ada simptom lah. Simptom. Ya. Asymptomatic lah. Sebab aku kalau sekali kena macam demam ke semua, aku memang terbaring lah. Kau tengok macam ni tapi antibody dah jahanam lah kan. Sekali kena tak ada sakit. Habis lah. Tengok macam ni tu, tengok macam mana tu? Aku tak tahu aku nak tengok apa. Tengok seronok. Itu antara benda yang jadi lah. Tapi tentu aku seram agak lah. Saya macam, teruk lah fikir macam, kena COVID ni nanti ni kan. Aku cuba untuk tak memikirkan benda tu lah. Tak memikirkan nanti jadi ke ni. Aku macam okay. Let feel everyone okay je benda semua. Itu lah. So alhamdulillah. Tapi okay lah. Family kau pun jenis yang tak anti-vax. So dah ambil vaksin. So alhamdulillah lah, tak ada apa-apa jadi kat dia. Betul lah. Maksudnya tak nothing severe lah. Aku bersyukur kat benda tu. At least everyone try to be better lah dalam keadaan tu kan. Tak ada macam malah cakap orang yang minum cengkeh ke apa benda kan.
Aku dah sombat cengkeh tu. Tapi yang cengkeh tu like benda tu home remedies tau. Apa ye? Yelah, Home tapi remedies untuk kurangkan apa? Tak. Symptom. Dia home remedy. Tapi kau menolak, faham tak? Kau ambil satu, kau tolak yang satu kan. Ya betul. Benda tak ada lah. Itu bisa home remedy apa? Aku minum kat elemen tu, adik aku minum kat elemen tu. Betul. Buat juga kan benda tu kan. Tapi air kelapa kau minum tak? Tak, aku kelapa coconut shake Lembang lah. Lain aku tak. Bodoh. Coconut shake lain lah. Coconut shake Lembang kan. Itu nak minum aku Lembang. Dia kena high classnya. Ni nama dia orang Melaka sejati, Hawau. Nak hawau. Betul. Tapi apapun, walaupun aku susahkan sekarang kan, tapi aku rasa macam terharu lah bila aku baca mesej orang cakap kat ada orang aku message kau. Ramai ke reply? Orang message kau sebabkan video tu ke? Orang komen dekat video aku tu. Ada yang cakap don't give up, jatuh bangun lagi, aku doakan saya dimurahkan rezeki berada dalam rahmat Allah. Baca komen. Asal aku tak baca komen. Banyak agak tu. Instagram. Kau mana boleh tu, kau tengah rekam. Mampus lah. Asal Dia bukan survival Instagram, good will coming soon. Instagram kan? Dekat Instagram. Di. Tak Instagram. Dekat ni tak ada? Dekat YouTube tak ada? Itu satu komen. Cakap siapa kan? Ya. Azam Syafril. 14 komen kat pilih. Dekat Instagram. Birul. 14 komen kan? Siapa yang ada komen yang kita kenal? Siapa? Aku tengok sekejap. Ijert. Lagi? Ijert. Syawal. Mekau. Dah tu je. Tapi itu maksudnya ada orang yang faham benda tu kan, sebab ada orang yang dah pernah melalui benda tu sebelum kau, so dia faham perasaan tu, so try to giving a good vibe lah, sebab dia dah pernah merasa and dia dapat melalui benda tu. So dalam doa dia hope yang kau dapat melalui benda tu juga, faham? So very good lah. Sebenarnya boleh nampak lah, sebenarnya orang peduli, bukan orang tak peduli langsung. Walaupun kita buat story kan, komen tak komen, tengok je kan, like saja, sebenarnya orang peduli ke. Aku bersyukur lah dapat video, aku dapat kata-kata yang positif, so dia meningkatkan semangat aku, so spread the good vibe lah. And spirit di Kawash Naruto Ura. What the Lapang. Lagi orang bodoh. aku tak faham benda tu kata. Aku tak solos. Aku tak faham benda tu. Aku tengok dia ada insert apa? Subtitle. Sekarang kalau video tu main, perkataan yang dimelayukan tu boleh sangkut kat kepala. Pride di Kawash, pergi ke kedai. Oh, itu lah. Kalau kau baca subtitle, bila kau tengok video tanpa subtitle, kau akan dapat tangkap ayat yang dia cakap tu. Kau tak boleh unheard. Kau tak dengar macam tu, kau tak boleh nak unheard lah. Macam ni lah, macam kau dengar lagu Enemy. Magic Dragon. Time part. Budak biasa, betul tak? Kau dengar sekali, dia cakap budak biasa. Tak, yang tu kau dengar je lah. Bukan itu lirik dia. Apa? Badan dan ikan. Kau macam badan dan ikan punya kes kan. Sekali kau dengar, tak boleh undo. Ampus. Aduh. Arwah.